Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ali Iskandar. Kita bersua lagi dalam Syariah Meja Bulat. Program malam ini akan dimulakan dengan satu perkongsian kisah yang cukup istimewa. Ini gambar seorang bayi lelaki yang pada hari ini baru saja menjengah usia 20 hari. Namanya Muhammad Amirul Ali bin Muhammad Amirul Ashraf. Ali memiliki nama yang hampir sama dengan bapanya. Namun, dalam hayat ini ditakdirkan mereka berdua, anak dan juga bapa, tidak akan dapat bersua, bermesra, berdekapan maupun bersenda. Kerana bapa tercinta sudah pun pergi menghadap Ilahi ketika Ali masih lagi di dalam rahim ibunya. Dan lebih memilukan, bapa Ali pergi sebelum sempat menerima perkhabaran yang beliau bakal menimang cahaya mata. Aku terima nikah Airina binti Ruslan dengan mas kahwinnya. Siapa sangka keindahan perkahwinan yang baru mencecah 2 bulan hilang sekelip mata. Begitulah nasib Airina Ruslan apabila suami yang berusia 25 tahun meninggal dunia secara mengejut. Sebenarnya apa yang terjadi dekat arwah suami Airin? Sebenarnya time tu dah habis dah main futsal. Diorang semua dah keluar court. Mirul duduk sebelah kawan dia dekat kerusi. Tiba-tiba Mirul terus macam lentuk kepala dia kat kawan dia. Tapi kawan dia ingat dia tidur. Jadi kawan dia pun biar je lah. Lepas tu dia statik macam tu dalam 5 minit macam tu. So kawan dia macam pelik lah. Macam asal dia lama sangat kan. Betul-betul tidur ke? Sekali kawan dia tengok, dia dah pucat. Dah longlai dah. Ingat dia saja cakap dia pingsan supaya Airin balik rumah cepat-cepat. Rupanya memang betul-betul. Terus bawa pergi hospital, result keluar memang dia kata cardiac arrest, sakit jantung lah, masalah jantung. Memang tak dapat diselamatkan lah time tu. So dia meninggal malam tu jugalah. Rasa hilang best friend lah, yang time tu kan macam baru nak rasa macam baru duduk rumah sekali. Time tu baru nak praktis jadi seorang isteri tau, baru nak belajar masak. Tiba-tiba tak ada, macam ya Allah, macam lost terus. Bukannya fikir hilang tempat bergantung je, dah jadi macam hilang hidup dah tak ada, macam tu lah, rasa macam tu lah. Lepas dia tak ada tu, setiap hari ni doa cakap, ya Allah ambil nyawa aku juga. Macam itulah rasa dia macam tu. Bila jadi benda tu, kita jadi teringat apa yang dia cakap, yang dia kata yang dia sebenarnya tinggal kahwin je yang dia belum buat. Dia kata macam tu. So jadi macam, oh kau dah kahwin, terus kau nak pergi. Sebelum dia meninggal tu, dia selalu minta kita rekodkan dia apa dia buat. You adalah perempuan yang paling cantik sekali di dalam dunia, di dalam antaran bangsa, galaksi. Pas Mirul tak ada 3 hari tu, baru kita tahu kita pregnant. Baru tahu kita mengandung. Jadi sebenarnya benda tu lah yang menghapus kesedihan tu lah. Sebab kita percaya yang baby tu lah yang menyambung waris ayah dia, betul lah. Darah kita orang ada kat situ. Kita takut yang baby, maksudnya tanya macam tu, mana ayah dia, kenapa orang lain ada ayah dia tak ada ayah, macam tu. Kita takut benda tu. Kita pregnant tak ada suami kat sebelah pun susah tau sebenarnya. Orang lain macam sakit kaki boleh minta urut apa kan, kita tak ada. Time tu jadi macam kita berdua kena kuat lah, macam tu lah. Selain dari pregnancy Airin, apa lagi perkara yang mendorong Airin untuk terus kuat? Sebenarnya orang yang sekeliling kita lah, maksudnya kita tak boleh, kalau kita sedih, kita duduk je kat rumah. Takut tak jumpa siapa-siapa, apa semua tak boleh. Kita kena jumpa juga orang untuk kita dapat motivasi daripada orang lain. Kita tak tahu kita pergi bila. Jadi sementara kita masih ada ni, kita tak bolehlah nak bersedih je. Kita tak bolehlah nak meratapi sangat, tak boleh. Benda yang tak ada, tetap tak ada kan. Jadi pastilah benda tu akan lebih baik daripada apa yang terjadi.
Semoga Irina terus tabah dalam meneruskan kehidupan bersama anaknya dan diharapkan kisah ini menjadi pedoman buat semua. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Baik, kisah yang memulakan perbincangan kita pada malam ini berjudul Sakit ataupun Sihat Sebelum Sakit. Jadi kita nak ambil sebanyak mungkin iktibar daripada situasi yang berlaku kepada Puan Irina dan juga keluarganya dan semoga tabah pada pengujian ini. Dan di meja meja bulat ini juga akan kita bawakan perbincangan berkaitan dengan penjagaan kesihatan sebagai amanah kita sebagai Muslim. Saya perkenalkan tetamu di sebelah kanan saya, rakan lama tak jumpa, Hisham Hamzah. Beliau sekarang ini bertugas sebagai penyampai radio. Dahulu pernah mengendalikan program TV di TV3 ya. Betul. Sarapan. Sarapannya itu yang banyak makan lah. Senang cerita. Itulah dia. Selamat datang ke Syariah Meja Bulat. Terima kasih. Ya, dan di sebelah kiri saya ialah Profesor Dr. Imran Zainal Abidin, Perunding Kanan Kardiologi Pusat Perubatan Universiti Melaya. Assalamualaikum. Prof, terima kasih sudi bersama kami juga. Apa kaitan mereka berdua ini? Hisham pernah terkena serangan jantung dan Prof merawat Hisham. Okey. Dan berkaitan ataupun ceritanya hampir sama dengan apa yang telah berlaku kepada suami Puan Irina. Cuma sedikit berbeza dan satu lagi you survive to tell the story. Betul. Ya. Alhamdulillah. Kalau boleh kongsikan dengan kami apa yang berlaku dan bila ia berlaku. Ianya berlaku pada hari Ahad kalau tak silap dia, weekend lah. Hari Ahad saya baru keluar rumah pergi ke sebuah restoran yang dalam lingkungan 3 minit je dari rumah. Dan tujuan saya nak bungkus makanan saja. Tapi sambil tunggu makanan tu dia ada rasa sakit yang teramat sangat di belah tengah dada. Okey. Dia rasa macam mencocok. Dan rasa tu tak pernah dialami sebelum ni langsung? Tak pernah. Saya tak pernah rasa. Dan disebabkan kita pernah tahu menahu tentang pengalaman orang lain mengalami sakit jantung. Saya rasa dalam half of my mind dia kata ada can ni kot, mungkinlah sebab saya pun ayah saya pun seorang pesakit jantung dulu. Okey. So macam saya dah tunggu masa nak berlaku macam itulah. So lepas jadi saya tak tunggu pemakanan tu, saya terus sebab dia 3 minit daripada rumah saja. Okey. So, jadi saya pun terus drive balik rumah, telefon isteri saya apabila sampai dia parking di apartmen tempat saya, suruh dia turun ke bawah dan bawa saya pergi hospital lah. So, itu caranya berlaku lah. Dalam keadaan sakit tu sempat berfikir untuk mengambil tindakan? Yes. Okey, tak baik. sebab dia terlalu sakit lah. Kadang-kadang setengah-setengah rasa pening tu kita tak buat apalah, makan Panadol je kan. Tapi yang tu memang saya dapat rasakan ada kelainan sikit dengan rasa sakit tu. Dan naluri saya kata ni ada kemungkinan. Okey. So saya pun terus balik lah. Ya, dan ketika itu usianya 34 tahun? Ya. Okey. Selepas melalui situasi itu dan melalui menjalani rawatan dan sebagainya, mesti tertanya-tanya kenapa ia berlaku. Adakah Hisham tertanya-tanya kenapa ia berlaku pada usia 30-an ataupun dah memang nampak sangat disebabkan gaya hidup ke ataupun macam mana? Sebab kalau kita pernah berjumpa, saya nampak Hisham lagi fit daripada saya. So itulah masalah apabila sakit jantung ni, dia bukan tengok saiz badan, dia sebenarnya dalaman. So kita tak tahu apa yang berlaku kat dalam kecuali kita buat check up. So kalau persoalan bila umur 34 dah kena, adakah saya tertanya-tanya? Sebenarnya tak jugalah. Sebab yang saya dapat tahu, informasi saya dapat tahu, bapa saya dan 6 adik-beradiknya semua telah melalui bypass. Okey. So ada kemungkinan, saya tak pernah buat check up, tetapi ada kemungkinan ni hal saya ni adalah hal hereditary ataupun keturunan. Tapi saya tak pernah nak ambil tindakan untuk pergi check awal lah. Sebab tak tahu je lah pada masa tu. Jadi apabila berlaku pada masa yang sama selepas ayah saya kena dulu, dia pun umur 45 tahun. Dan saya pernah dengar ura-ura ada doktor-doktor yang mengatakan semakin lama dia akan jadi semakin muda. Tak tahu mana statistik dia dapat tu lah, tapi itu yang dikatakan. Jadi daripada awal lagi sebenarnya doktor tu dah sarankan you anak-anak you semua kena pergi check awal lah. Cuma saya tak buat lah. Itu je hal dia. Dan apabila dah terkena sakit jantung. Okey. Prof, secara spesifiknya apa yang berlaku kepada Hisham?
So Hisham pada hari yang dia datang tu, dia ada kita kategorikan sebagai acute myocardial infarction. Okey. Iaitu salur darah ke jantung tu dia tertutup dengan tiba-tiba. Dengan tiba-tiba? Yes. Okey. Sudden lah. Maksudnya dia berlaku dengan tiba-tiba lah. Jadi saya ingat masa tu saya baru balik daripada Barcelona dan dapat panggilan telefon daripada mak dia. Dan saya pun berkunjunglah dia di emergency department masa tu, kecemasan. Masa tu kita dah buat ECG dan sebagainya. Memang ada tanda-tanda yang sangat ketara lah. Yang di mana salur darah dia dah tersumbat penuh. Okey. Jadi pada masa tu kita kena bertindak dengan cepat. Sebab kalau kita lambat-lambat buat treatment masa tu, kemungkinan jantung tu akan hilang sel-sel otot dia semua sekali dan menyebabkan lemah jantung. Okey, bermaksud kalau tak dirawat cepat, otot jantung tu akan menjadi lemah. Matilah, dan akan mati. Dan tidak jadi akan jadi lemah lah. Baik. Okey. Sambil-sambil kita bersembang ni, saya ucap terima kasih banyak kerana Hisham sudi berkongsi video angiogramnya. Dan doktor, kalau boleh kita run through apa yang berlaku pada Hisham. Okey. Ini yang dikongsikan dan saya harap penonton semua dapat amati dan faham sebab benda ni tak nampak dengan mata kepala kita kan. Hanya apabila ini jantung Hisham ni. Ya, ini salur darah jantung ini saya hanya ambil gambar-gambar yang relevan je lah. Baik, okey. Yang kita nampak yang macam ranting-ranting tu sebenarnya adalah salur darah jantung. Okey. Dan dia, kalau ini mungkin you tak perasan, tapi nanti saya akan tunjuk perbandingan lah sebelum dan selepas. Ini sebelum Okey. dan pada angiogram ni kita nampak salur darah yang utama tu dia dah ada terberhenti tiba-tiba lah. Okey. Mungkin tak berapa clear, kita pergi ke slide seterusnya. Jadi bila dah tersumbat macam ini, kita kena dengan cepat membuka salur darah ni lah. Okey. Kalau tidak, dia akan, macam saya kata tadi lah, sel-sel darah akan mati dan sebagainya. Okey. Jadi menggunakan tiub-tiub yang kita masuk melalui jari itu, daripada tangan, kita masukkan tiub tu ke dalam salur darah jantung. Baik. Tu tiub lah dia. Lepas tu daripada tiub tu, saya hulurkan satu wayar halus lah. Wayar ni halus je, macam rambut je. Jadi kita lalukan ke dalam salur darah tu, menebusi darah beku yang ada situ dah sampai ke hujung. Okey. Kita boleh nampak tu sampai hujung tu, maksudnya banyaklah salur darah yang dah tertutup. Baik. Okay. Jadi lepas dah kita berjaya memasukkan wayar ni, saya masukkan pula belon. Ini belon. Jadi belon ni kita masukkan melalui wayar tu, monorail, kita letak tolak-tolak belon tu sampai kat tempat yang sumbat tu, kita kita tiup lah, kita inflate lah. Dan selepas tu kita tengok dah mengalir. Masa ni kita bolehlah bernafas lega sikit. Okey, saya sekadar curiosity, Prof. Ketika ni tidak nampak warna cecair yang kalau kita andaikan itulah darah lah. Apa yang berlaku ketika ini yang nampak macam tak ada sebarang pengaliran? Bila tak ada sebarang pengaliran tu, sel-sel tu akan mula mati sedikit demi sedikit lah. Jadi dia punya time frame yang di mana kalau dalam masa 6 jam habislah. Dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Tempoh 6 jam saya, bukan makan hari ataupun minggu. Tak ada, 6 jam je. Wow. Tapi yang paling baik, sebab itulah kalau ada serangan jantung ni kita jangan buang masa. Kita kena terus pergi ke hospital. Okey. Kalau dapat diagnosis dengan cepat, inilah yang kita kena buat. Okey, seterusnya? Seterusnya dah lepas kita dah buka salur darah tu, saya tak tunjukkanlah yang selebihnya sebabnya saya juga membuka salur darah yang lain kat bawah tu. Ada beberapa. Bila dah tertutup, adalah banyak darah beku dalam tu, kita clearkan. Okey. Dan tempat yang di mana berlaku penyempitan tu sebenarnya ada pemecahan kolesterol. Ada kolesterol plaque. Jadi kita kena tampal lah. Baik. So cara kita menampal benda tu adalah dengan menggunakan stand. Stand. Okay. Jadi ini stand yang saya letakkan untuk Syam lah. Dan ada berapa di dalam jantung Syam? Saya tak satu je. Satu je. Okay. Sebab Syam ni muda. Kalau muda, kita kalau boleh tak nak letak banyak sangat stand. Baik. Okey. Kemudian? Jadi lepas diletakkan stand, inilah dia salur darah yang sebenarnya besar kan? Tadi kita macam tak nampak. Tengok slide yang sebelum ni, selepas ni.
Okey. Kita buat perbandingan. Selepas ni, okey. ini Ini yang sangat menarik perhatian ini. Ya, kita tunjuk kedua-dua sekali. Kalau boleh kamera zoom out sikit boleh nampak. Okey. Ini sebelum. Ini sebelum, yang ni dah selepas. Ya. Tengok berapa banyak kawasan jantung yang tidak menerima bekalan oksigen. Wow. Jadi Syam, major heart attack Syam. Betul. Actually, dia, rasa sakit tu pun ada beza tau. Because saya sedar, saya tak tidur pun masa tu. Saya dapat lihat grafik-grafik ni semua. Cuma saya tak faham apa yang sedang berlaku lah. Sebab doktor yang tengah bercakap sesama tim dia tu. Dan cuma apabila dia kata, okey, dah selesai. So makin lama makin kurang sakit tu. Gradually it goes away. Okey. Dan apabila dapat tengok bila Prof duk explain ni, macam itulah rasa dia. Baik. Prof, ini kita ada model jantung di sini. Yang bahagian yang ini bahagian di mana? Kalau boleh kongsikan kita tengok jantung ni, ini dia adalah salur darah yang inilah. Mungkin Eddie tak nampak. Okey, ni baik. Sini, yang ini sampai ke bawah. Jadi dia sangkut dekat sini. Atas ni. So, macam mana rupa dia? Macam inilah. Yang ni saya ada model ni. Okey, kita tunjuk pada kamera. Ni dia. Maknanya ada kolesterol. Kolesterol ni yang Syam makan bertahun-tahun lamanya. Semua melekat kat sini. Sekali dah pecah, dia menyebabkan darah beku terbentuk dalam ni dan tertutuplah semua salur darah ni. Oh, darah beku juga ada di situ. Dah lah ada kolesterol, darah beku juga. Sebab kolesterol tu dah pecah. Bila kolesterol tu pecah, dia bertemu dengan darah kita, dia akan membentuk darah beku. Okey, begini keadaannya. Okey, Syam dah tahu tentang keadaan ayah dan juga adik-beradiknya. Kenapa tidak ada sebarang kesedaran ataupun ada mungkin kesedaran ataupun rasa macam awal lagi atau macam mana sebenarnya? Dia senang cerita, kita tak perlu nak selindunglah perkara ni. Kadang-kadang orang lelaki ni degil lah. Dengan kedegilan lah kan. Because ayah pernah melalui, doktor pun pernah bagi tahu, kawan ibu pernah bagi tahu buatlah check up tapi tak pernah buat. So jadi dia punya explanation dia satu je lah, iaitu kedegilan lah, tak nak buat tak nak buat check up awal lah. Okey. Lebih kepada macam belum perlu lagi lah macam tu. Sebab itu hal dia, sebab tak rasa apa pun. Awal-awal tak ada rasa apa pun. Buat apa nak pergi check up. So itu yang saya rasa pada masa itulah. Okey. Sebagai seorang yang pernah mengendalikan program makan sarapan dengan keadaan yang sebegini, dari segi gaya hidup macam mana sebelum? Okey, sebenarnya kalau sebelum sarapan tu saya memang aktif. Jadi saya pergi gym apa semualah. Tapi sarapan dan selepas sarapan tu saya punya gaya hidup tu dah jadi tak sihat. Makin lama makin tak sihat. Okey. Sebab saya buat business sales lah. Lepas kemudian kadang-kadang apabila buat sales ni sebab berjumpa dengan klien, berjumpa dengan orang. Jadi makan pun tak tentu hala. Kadang-kadang pengalaman saya adalah sebelum matahari naik kita dah keluar. Lepas matahari tenggelam ni kita bawa balik. Macam itulah. So maknanya tidur pun tak cukup, kadang-kadang makan lewat. Dan apabila makan tu pergi tempat-tempat yang selalu doktor tak sarankan jangan makan banyak sangat lah kat tempat-tempat macam tu. We're talking about tempat-tempat yang di mana makanannya kualitinya pun kurang. Yang sebaiknya sebenarnya makan kat rumah lah. Masak sendiri apa semualah. Sebab kita jaga kualiti dia sendiri. So saya punya gaya hidup ke arah situ dah. Okey. Sebelum kenanya heart attack ni lah. Gaya hidup ni bukan gaya hidup yang jarang orang buat. Ini gaya hidup yang biasa dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi itu yang kita kena faham tu. Okey, Prof, kita bercakap tentang mati mengejut pada usia awalnya, 30-an dan sebagainya. Dan ada satu lagi yang Prof nak bawakan, iaitu tentang Kawasaki disease ni. Dan ini yang umum tahu ialah lebih kepada kanak-kanak. Tapi kalau tidak dirawat, dia akan memberi kesan kepada jantung juga. Jadi jika kita berbincang tentang serangan jantung di usia muda, dia basically ada dua jenis lah. Satu yang macam Syam ni, iaitu dia mempunyai risiko sakit jantung. Dan ada juga yang tak ada risiko sakit jantung. Di mana macam contoh dia berumur dalam 20-an, dan tiba-tiba dia mengalami simptom sakit dada dan sebagainya. Jadi ada penyakit yang dipanggil Kawasaki disease.
dia adalah penyakit yang berlaku pada kanak-kanak. Di mana dia akan ada demam panas dan sebagainya. Tapi ketiga bayi lah. Jadi apabila dia meningkat, membesar dan sebagainya, meningkat dewasa, ada perubahan pada salur darah jantung. Okey. Dia akan menyebabkan jadi aneurismal. Itu menjadi besar, kembang. Dan apabila dia jadi kembang, pengaliran dia pun slow sikit. Jadi bila dia perlahan, dia boleh membentuk darah beku dalam tu. Okey. Jadi ini tadi tu adalah gambar rajah, gambar rajah. jantung yang atau video jantung yang mengalami Kalau kita boleh tengok balik tadi. Kita boleh keluar. Okey. Ini pesakit yang saya baru jumpa dalam 2 minggu yang lepas. Dia mengalami serangan jantung dan apabila kita buat angiogram, perhatikan yang pangkal salur darah tu macam ada asap tu. Itu adalah diameter salur darah koronari yang terlalu besar. Oh, mana yang macam asap tu. Kan macam ada ubat-ubat tu kan. Itu sebenarnya salur darah tu. Salur darah. Yang okay. Jadi dia jadi terlalu besar. Jadi bila dia mengalir perlahan, dia akan membentuk darah beku dan menyebabkan serangan jantung. Okey, itu satu perkara yang harus kita fahami jugalah. Ya, walaupun Kawasaki disease masih lagi menjadi misteri, banyak perkara yang kita perlu ketahui juga. Okey, akhir sekali lah Isham, selepas menjalani rawatan ni, bagaimana anda melihat kehidupan? Dia macam mana ya? Pernah mak saya bagi tahu sebenarnya kalau ni mak saya bagi tahulah. Kalau dalam hal jantung ni dia ada dua situasi, iaitu sama ada kita dapat warning macam saya yang dapat ni, maknanya ada peluang lagi untuk buat treatment apa semua, ataupun tak ada warning, ada yang terus meninggal lah. So itu dari simple view mak saya lah, dia cakap. Jadi apabila because masa terkena sakit jantung tu, sebab saya tidak tahu menahu tentang penyakit jantung, apa yang akan berlaku, apa semua, sama ada saya akan mati ke apa semua. Tapi yang dalam fikiran saya pada masa kena tu adalah anak saya. Dan bila fikirkan tentang masa depan tu, kadang-kadang kita sebagai bapa apa semua, masa depan kita tak apalah, tapi masa depan anak, masa depan isteri apa semua, itu yang banyak saya fikirkan lah. So jadi macam mana saya pandang kehidupan saya lebih berjaga-jagalah daripada tak ada exercise, daripada makanan pun lebih teratur dan lebih terjagalah. Baik, okey. Baik, Prof, sikit Prof. Antara dua, exercise dan juga makan, yang mana turutannya? Saya rasa yang mana dulu? Yang mana dulu? Susah tu. Dua-dua penting sebenarnya. Dia tak boleh exercise tapi makan tak jaga. Ada juga kalau makan jaga je, exercise pun tak boleh. Tapi kalau kena pilih lah satu kan, saya rasa pada usia muda ialah exercise. Okey. Dan apabila lanjut usia sikit, makan kena jagalah. Baik, Prof, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ilmu yang cukup bermanfaat ni. Syam, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Menjadi pengajaran untuk saya juga dan juga rakan-rakan yang lain juga, dan juga penonton juga, insya-Allah. Syah Hamzah, terima kasih sekali lagi, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Dan dipermudahkan segala urusan ya. Insya-Allah, thank you. Insya-Allah. Dan juga Profesor Dr. Imran Zainal Abidin, Perunding Kanan Kardiologi Pusat Perubatan UM. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi masa akan datang ya, insyaAllah. Berat seketika selepas ni, meja ni kita akan letak makanan pula. Kita nak tengok bagaimana kita melihat makanan di rumah kita yang kita rasa okey tapi mungkin tak okey. Selepas ini Syarah Meja Bulat. Okey, bersama lagi dalam Syarah Meja Bulat, dan seperti biasa siaran langsung ni kami mengalu-alukan pandangan, buah fikiran ataupun pertanyaan daripada anda semua. Boleh hubungi kami melalui talian WhatsApp 017-6828348, titipkan mesej kepada kami, ataupun hantarkan sebarang komen di Facebook yang sedang live stream sekarang ini, Syarah Meja Bulat. Ya, kami alu-alukanlah, dan insya-Allah kalau ada kesempatan kita bacakan dan panelis kita akan memberikan jawapan atau respon. Panelis yang seterusnya saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ialah Syazal Liana Idris, pakar nutrisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami. Terima kasih juga jemput. Dan sebelah kirinya
Ustazah Isfadiah Ahmad Dasuki. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kembali. Alhamdulillah Ustazah sihat ya? Sihat. Ya. Kita kan bila kita tanya apa khabar sihat, sama ada kita sihat ataupun tak sihat, kita akan jawab sihat. Sihat. Ya, soalan itu Doa lah. menjadi doa. Ya, betul. Okey, hari ini ataupun dalam blog ini kita nak menumpukan lebih kepada salah satu perkara yang Prof sebutkan yang penting juga, ya, pemakanan. Sebab tu kita panggil Syahzah datang. Kan sejauh mana melihat rakyat Malaysia ni betul-betul jaga makan? Okey. Okey, kalau kita ikutkan laporan NHMS baru ni, itu kajian mobiliti kebangsaan 2019, kita dapat lihat yang kita memang dalam keadaan kritikal sebab kita punya kadar obesiti makin meningkat. Setiap tahun tak pernah menurun. Ya, boleh katakan half rakyat Malaysia mengalami masalah berlebihan berat badan juga obes. Boleh dikatakan Yes, hampir separuh rakyat Malaysia. Maknanya kalau 32 juta tu separuh. Tak silap tertinggi di Asia Tenggara. Ya, tu. ya. Kita juara. Juara orang takut. Dan ini bukan pencapaian yang kita Membanggakan. patut banggalah. Baik, sambil-sambil ni kita kami ada buat satu eksperimen sosial. Ya, nak memperlihatkan kepada orang awam kalau kita nampak ada individu makan di kedai makan dengan kuantiti yang banyak, apa reaksi mereka? Ustazah dan Syahzah, kita tengok dulu ya. Mari kita saksikan. Kami akan melakukan satu eksperimen sosial dengan bantuan rakan wartawan Faris Hafifi, dan menerusi eksperimen ini Faris akan memesan beberapa makanan dalam kuantiti yang banyak dan kita akan lihat apakah reaksi orang ramai terhadap tingkah lakunya. Semua itu kuah kari ayam. Encik, tadi Encik ada nampak tak ada seorang budak lelaki, dia duduk kat dalam, dia order makanan dalam kuantiti yang banyak dan dia berjaya untuk habiskan kesemua makanan tu. Ya, nampak lah. Ada perasan lah. Saya nampak tempat saya tadi. Ada perasan dekat dengan meja kita orang tadi. Jadi apa reaksi Encik sendiri bila Encik lihat situasi macam tu? Mungkin sebab dia lapar ataupun memang certain orang ni memang dia makan banyak kan. Mula-mula terkejut lah. Lepas tu saya fikir ini macam tak sayang nyawa je. Saya tengok boleh ke dia habis je. Tapi saya tengok habis juga dia makan. Rasa terkejut jugalah. Boleh makan banyak. Makan banyak-banyak nanti bahayalah. Makan sikit. Kalau lapar pun makan kerap sikit okey. Makan sekaligus banyak bagi saya kurang bagus sikitlah. Saya mula-mula saya tak berapa terkejut sangatlah sebab yang order tu individu tu memang berbadan besar. Sebab kebiasaannya yang individu yang berbadan besar ni memang kebiasaannya makan banyaklah. Bagi saya tak eloklah sebab kita punya makanan ni maklumlah banyak minyak, kolesterol semua. Bagi saya kena balance lah. Kalau boleh kita kontrol makan kita dan kita jaga makan kita sebagaimana Nabi mengesyorkan kepada umatnya bahawasanya makanlah kamu ketika kamu terasa lapar dan berhentilah kamu sebelum kenyang. Okey, fokusnya bukan kepada rakan wartawan kami Faris yang sedang makan tu, dan dia pun tahu itu eksperimen sosial dan kita ucap terima kasih banyak kerana sudi untuk bersama menjayakan ini. Fokusnya lebih kepada individu sekeliling yang menonton itu. Bermakna, Ustazah, mereka sedar dan mereka tahu bahaya, risiko dan sebagainya, dan kita pun tahu Malaysia ni tahap obesitinya seperti mana Syahzah sebutkan. Tapi kenapa masih lagi dalam tahun ni masih lagi ada kes-kes macam ni, Ustazah? Ya, sebab Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bila kita tahu sebab kita tak buat. Dia ada kajian lah. Dia menunjukkan bahawa masyarakat ini dia melakukan kesilapan dua sebab saja. Yang pertama sebab tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, tak biasa. Jadi dia tidak membiasakan. Itu bukan budaya dia. Okey, contoh tadi, dia dah makan dah banyak dah ni. Orang yang sebelah tu nampak, ini memang tak takut mati ni. Kan? Tapi dia tegur, tak tanya. Kan? Duduk sebelah ke, awak okey ke, awak stres ke. Kan? Dia sebab tak biasa budaya kita tu untuk ambil tahu hal orang. Okey. Ataupun concern, ataupun cuba nak menasihati dan sebagainya. Kan? Jadi itu satu. Kemudian,
tahu juga makanan itu memang tak baik untuk kita. Tapi sebab tak biasa. Kerana apa? Kerana biasanya, yang biasanya ditanya, makanlah, makan. Kenyang tak? Jadi kita makan tu yang kita kejar adalah kenyang. Kenyang. Kita bukan kejar untuk sihat. Itu satu poin yang baru kita faham sebab kita makan untuk kenyang. Makan untuk sihat tu macam tak terlintas di fikiran. Okey. Hujan akan datang ni. Kena guru di langit. Baik, disebabkan itu hari ini kita nak faham lebih lanjut. Di belakang ini ada gambar bahan-bahan yang kita biasa tengok di rumah ataupun kalau pergi kedai, ini antara bahan yang tak perlu fikir kan Ustazah kan? Ya, betul. Dia secara automatik akan beli ayam, ikan bilis, telur dan juga kubis. Baik, hari ini kita nak minta tolong Syazah untuk membantu kami makanan-makanan ini kami masak, kemudian kami nak Syazah beritahu apa yang tidak kena dari segi kesihatan tentang menu yang kami masak ni. Bukan kamilah, Alia. Malam ni kita mangkuk tingkat. Itulah dia. Ya. Mari kita tengok apa lauk yang ada di sini. Tak apa, tak makan pun tak apa. Ini sebagai contoh untuk. Ingat tolong buka. Saya ni tak pandai sikit dah ni. Allah. Mangkuk tingkat. Mangkuk tingkat dia cara dia kan. Special sangat ni masak lemak. Itulah dia. Oh, Ustazah dah boleh bau ah? Tengok Intai, okey. Nutritionist. Baik. Okey. Ini kubis masak lemak. Ini ayam goreng. Dan ini ikan bilis masak kicap. Dan ada telur di situ. Okey. Syazah, bantu kami. Ini masakan yang biasa. Boleh katakan kalau balik rumah, makan malam, inilah dia. Yang paling simple lah rasanya kan? Yang paling simple. Okey, sebenarnya tak ada masalah pun dalam makanan ni. Kalau kita tahu macam mana nak menyeimbangkan dia lah. Tahu seimbangkan dia. Tapi kalau memang dia ambil semua ni sekaligus, memang kita nampak berlebihan lah lemak tepu dekat sini. Kalau first of all kita boleh tengok kat sini. Yang masak lemak ni kita boleh tahu dia memang buat santan lah. Kita tahu santan ni tinggi dengan lemak tepu. Kalau betul kita nak ambil boleh. Cuma kita jangan ambil kuah dia terlampau berlebihan. Contohnya dalam 1-2 sudu dah cukup. Tak sedap lah. Itu tak sedap. Kuah banjir. Sama belajar lagi kan? Kuah banjir kan? Istilah dia kuah banjir tu. Tu. Baik. Yang ni pula ayam goreng ni? Ayam goreng saya rasa dia macam celup tepung sekali ni. Dia ikut celup tepung ni, celup tepung. Kan? Okey, baik, celup tepung. Dah bertambah dekat situ lagi. Dari segi kalori kiranya bila kita gunakan cara masakan deep fried, memang lagi punya penyerapan minyak tu lagi berganda-ganda lah. Sebab kita tahu kita ada 3 jenis makronutrien ya, protein, karbohidrat, lemak. Dan paling tinggi kalori ialah lemak. 1 gram lemak bersama dengan 9 kalori berbanding dengan karbohidrat dan protein. Kalau nak sihat, saya ni jenis yang buat nombor-nombor ni kalori semua tahu macam tadi Syazah kata macam ni dua sudu okeylah. Macam ayam macam ni bukannya seekor ni. Ini satu bahagian saja kan. Kalau macam ni kita tengok dia sebenarnya dah 2 bahagian. Ini 2 bahagian. Ya, kalau bahagian dada dengan bahagian perut kita kategori sebagai 2 sajian dah. Oh wow. Okey. Ustazah biasa boleh habis ni. Dia tengok waktu lapar. Kalau saya pun rasa ni macam setengah sajian. Okey, jadi sepatutnya ini boleh dibahagi pada 2. Ya. Dan satu lagi kita mungkin boleh kurangkan lagi lemak tepu dia dengan mengeluarkan dia punya skinless lah, kita keluarkan kulit. So, kita buanglah kulit dia. Buang kulit dia. Okey, yang ni pula ini kira macam penambat hati suami ni. Ini kita kira sebagai side dish lah. Ini side dish, Syazah. Sebab dia dah main dah ni. Hari ni kita rasa macam tak seronok pula. Ini jadi side dish. Nasi panas Itulah saja dia. dengan ni pun. Allah heaven. Kenapa ini side dish? Sebab nilai protein ikan bilis tak berapa banyak sebanyak dengan ayam lah. Lagi satu dia agak tinggi dengan garam. Tambah lagi dengan kicap lagi. Yang memang kita tahu kalau kicap manis lagi lah dengan gulanya, dengan garamnya. Sedapnya. Tu telur lagi. Telur tu digorengkan lagi. Kan bertambah-tambah kat situ. Baik. Ustazah, bagi Ustazah yang ni kira okey ke? Saya kira okey lah. Bagi saya okey, Syazah. Tapi katalah kita makan ni kan, macam mana kita nak seimbangkan? Okey, tadi yang ni ambil sikit, yang ni potong separuh. Okey, yang ni? Yang ni bolehlah ambil kalau dia dah kalau dia dah ambil, so kita sepatutnya dah cukup dah keperluan protein kita dekat sini. Oh, maknanya ni tak ada pun dah kira. Ya, dah cukup dah. Dengan nasi lah. Ya, betul. Okey, baik. Ustazah kata tu makan untuk sihat. Ya. Dia lain boleh sebenarnya kan? dengan makan untuk
kenyang. Makan untuk kenyang dan makan untuk sedap. Ya. Okey, pada masa yang sama dengan bahan-bahan ni ayam, ikan bilis, kobis dan juga telur ni, kita minta tolong Syazah untuk buat menu dia sendiri. Yang jauh lebih sihat. Mari kita tampilkan menu pilihan ataupun menu yang menarik. Okey. Pun mangkuk tingkat juga ni bawa ni. Okey. Baik. Tak apa Ustazah, minta maaf ya. Tak apa. Ini cara bukanya macam mana ni? Okey, bismillah. Okey. Ni. Nak makan betul ni. Oh, ayam dia saiz dia lebih kurang sama. Okey. Dan ini ialah telur Rebus air asam. Rebus air asam. Ini pun tahan nampak sedap Ustazah. Ya, Ustaz berkata kalau sihat tak boleh sedap. Itulah dia. Okey. Kemudian kombinasi dia mungkin. Ini before after. Okey. Syazah ceritakan ini apa menu yang ni? Okey, kalau kita tengok kat sini, first of all dia punya sayur, kobis, masak air. Okey, kita tahu kobis masak air. Ya. Okey. Kiranya memang menggunakan sangat sedikitlah minyak. Kuranglah lemak dah di sini. Sama juga dengan telur, instead of kita goreng tadi, ini kita rebus. Ada pula air asam. Kiranya semua bahan semula jadilah, hanya bertambah garam sedikit saja. Okey. Kan? Baik. Dan juga yang ini di grill lah instead of goreng. Kurang juga dari segi minyak tadi tu dan lemak lah. Kalau kita senang ceritakan untuk portion protein ni bergantung juga pada individu lah. Selalu kita gunakan konsep pinggan sihat, suku separuh. Baik. Kalau untuk ayam ni selalu kita cakap ikut saiz tapak tangan masing-masing. Oh, ayam ikut saiz tapak tangan. Ya. Oh, bukan nasi kepal. Nasi kepal. Oh. Kalau protein saiz tapak Saiz tapak tangan. Ya, Oh, tapak tangan saya besar. Kalau besar lah. Sebab lelaki memang beza sikit lah dari perempuan. Okey. Ini ukur ni. Itulah ukur. Maknanya boleh. Okey, Syazah, yang ni ikan bilis tak ada ni. Macam mana ni ikan bilis dalam ni? Ikan bilis boleh letak dalam sayuran. Sebagai perencah. Dan dia tak goreng bila masuk dalam perencah kan. Baik. Okey. Ustazah. Ya. Bagi kita ni sedap, bagi kita ni pun sedap juga. Tapi kita macam malas nak fikir sebab macam grill lah apalah semua kan. Yang ni senang. Orang kata je dalam kuali kan. Jadi sebagai Muslim kan, bagaimana kita nak mengajar diri kita untuk ini bahan yang sama ni, tapi kita nak mengajar diri kita untuk kita ke arah yang ni. Ya. Dia memang kena banyak ingat ayat-ayat Al-Quran, banyak ingat saranan dan hadis Nabi. Kalau macam ni memang clear cut. Ayat Al-Quran sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu ke lembah yang hina dengan tangan kamu sendiri. Dengan tangan kamu sendiri. So jadi kalau macam ni kita nak masak ni, mak-mak kena memang ingat baliklah. Kena telefon Syazah lah. Ini menu apa ya Syazah? Ataupun pergi share ke apa ke kan. Tapi at least pada saya ilmu lah. Ilmu kita dalam menyediakan makanan kan untuk ahli keluarga kita, untuk diri kita. Dan kalaupun kita ada ilmu, belum tentu anak-anak kita ni biasa. Sebab dia dua peraturan tu tadi. Dia dah tahu, kemudian kena dibiasakan. So kalau dia tahu tak biasa, dia pun tak akan buat juga. Betul. Dan kalau dia biasa tanpa ada ilmu, itu yang sangat-sangat memerangkap kehidupan dia. Dan kalaupun anak tu ada ilmu tapi tak diamalkan oleh mak ayah di rumah, betul. Kan tak amalkan macam ni pun susah juga kan. Okey, baik. Ustazah dan Syazah kita berehat seketika ya. Boleh. Kami tak sentuh lagi makan ni. Kami nak bersembang, nak bincang lagi. Lepas ni aspek lain pula tentang menjaga kesihatan. Seperti Prof sebut, satu pemakanan, satu lagi ialah gaya hidup ataupun aktiviti fizikal. Kita nak masuk buat aktiviti fizikal pula. Untuk kita yang tak pergi gym ni macam mana? Selepas ini dalam Syarah MJ Bulat. Lagi dalam Syarah MJ Bulat, saya masih lagi terpesona dengan menu baharu ni walaupun berasaskan bahan yang sama Ustazah ya. Tapi nampak boleh dipraktikkan di rumah. Dan sebelum kita masuk bab aktiviti fizikal ni Syazah. Tentang nasi ni yang orang kata terutamanya apabila suku-suku separuh ni kan. Ada yang masih melihat separuh tu adalah nasi. Betul. Kan? Dan suku tu daging, suku lagi adalah sayur. Walhal sepatutnya suku separuh ialah separuh sayur, suku nasi atau karbohidrat dan suku protein lah, ayam ke telur ke. Kenapa kita ni mengatakan separuh suku-suku separuh tu separuh adalah nasi? Kerana kita sebut nasi ayam, nasi goreng. Nasi tu adalah yang main. Sepatutnya yang main, yang utama tu portion dia banyak. Kan? Jadi bagaimana untuk kita tukar mindset tu? Itu semua kena kita aware lah benda tu, kena kita ada ilmu. Sebab it's all about balance lah kan. Sebab sayur ni dia mempunyai pelbagai nutrien, serat sangat penting buat kita rasa kenyang.
Dan nasi ni boleh katakan sebab itulah kalau kita tengok NHMS kajian mobiliti kebangsaan 1/5 rakyat Malaysia ada masalah diabetes. Kita tak payah pergi jauh lah, tengok family kita sendiri. Kalau mesti ada yang seorang mesti ada masalah diabetes kan. Sebabkan punca berlebihan karbohidrat. Bukan saja nasi lah, apa-apa lah. Tapi jangan salahkan nasi. Nasi tak bersalah. Sebab setengah orang dia fikir nasi, makan biskut. Walhal biskut pun karbohidrat juga. Kan sebenarnya kalori biskut dengan satu sendok nasi bersamaan dengan 3 keping biskut. Sekali lagi? 1 sendok nasi bersamaan kalori dengan 3 keping biskut. Jadi yang kita ingat 3 keping biskut tu macam tak ada masalah tu, rupanya sampai 1 sendok nasi. Ya, betul. Aduh, kalau orang tu makan biskut lepas makan nasi lagi lah. Baik, Ustazah, sekarang ni kita seperti biasa perlu mencontohi Rasulullah SAW. Ya, cuma pemakanannya berbeza daripada kita kan, dan bila disebutkan tentang gunakan 3 jari dan sebagainya, makan sebelum ketika lapar, berhenti sebelum kenyang dan sebagainya itu. Bagaimana kita boleh mempraktikkan dengan cara ataupun makanan yang ada depan kita ni, makanan Malaysia lah, makanan dengan harian. Sebab Rasulullah orang Arab, makanannya lain kan, tak ada nasi, tak ada sayur masak lemak dan sebagainya kan. Kita nak ikut duduk cara orang Arab pun kita rasa lain pula kan gaya kita. Betul dia. Pada saya ambil kaedah dia. Kaedah dia di mana Rasulullah SAW ini dia akan makan berjemaah. Jadi dia macam yang hidangan ini dia tak habiskan seorang. Ya, betul. Dia kalori. Kongsi kalori ya. Betul. Jadi dia kongsi buat secara berjemaah. Nama dia kongsi kalori. Dalam dunia nutrisi alhamdulillah. Wow, okey. So dan apa yang Nabi buat ini, para sahabat semua ikut. Termasuk Ibnu Umar. Ibnu Umar anak kepada Saidina Umar kan. Dia pun sama juga, dia tidak akan makan kalau tidak ada kawan. Dan anak-anak dia pernah cakap lah, dia kata, ayah sudahlah, ayah sudah. Itu dalam bahasa kita lah kan. Sudahlah ayah, kata ayah makan aja. Dia kata tak, dia tetap akan cari orang lain. Siapa kalau anak dia semua dah makan ke, dia akan cari orang lain untuk makan sekali. Sebab dia kata dia tidak pernah seumur hidup dia melihat Nabi makan seorang. Wow. Jadi kena makan bersama. So bila makan bersama, dia punya ukuran dia, satu hidangan untuk seorang, dia menyamai 2 orang. Baik. 2 hidangan menyamai untuk 4 orang. Okey, kalau 3 menyamai 6. Jadi macam darat 2. Tapi sebahagian riwayat mengatakan 1 untuk 2, 2 untuk 3. Baik, okey. So jadi di situ saya rasa kaedah ataupun portion tersebut kita ambil, kita boleh guna pakai bila kita berhadapan dengan pemakanan kita di mana-mana, sebab Islam kan sesuai di mana-mana tempat pun. Betul. Bukan kan jenis makanan lain jadi tak boleh dipraktikkan ya. Betul. Dan satu lagi hikmah, tidak membazir. Insya-Allah akan licin. Insya-Allah. Baik, okey. Itu cerita tentang makanannya. Lepas ni kita nak masuk tentang satu lagi perkara yang kita berat nak buat, iaitu aktiviti fizikal. Kami nak kongsikan sesuatu yang dilakukan oleh barangkali golongan dewasa, yang lebih dewasa, warga emas sebagainya, tapi boleh dipraktikkan oleh golongan lebih muda, iaitu berkebun. Ini satu trend baru sebenarnya yang barangkali boleh dijadikan amalan juga. Mari kita saksikan. Kebanyakan individu memilih aktiviti bersukan untuk menjaga kesihatan. Namun, lain pula bagi Mansur Ahmad yang memilih untuk berkebun. Bagaimana Encik boleh melibatkan diri dalam aktiviti berkebun? Saya adalah seorang anak petani, jadi dari kecil lagi saya memang didedahkan dengan pertanian. Kemudian di kampung saya ada kebun, jadi perlahan-perlahan saya memang terjebak dengan pertanian lah. Berkebun secara persendirian di kebun saya selama 25 tahun dah. Kemudian di kebun komuniti ini baru tahun ini saja. Anak-anak Mansur turut memilih minat yang sama. Namun, atas tuntutan kerja, mereka hanya dapat mengusahakan kebun pada hujung minggu sahaja. Bagaimana dengan tahap kesihatan Cik? Ada mengidap apa-apa penyakit ke? Ada sedikit masalah tekanan darah tinggi, tetapi masih di bawah jagaan doktor. Jadi makan ubat dan tak ada masalah komplikasi apa. Selepas saya mengetahui tentang darah tinggi itu, saya mengawal makanan lah. Jadi saya makan dengan kadar yang sederhana dan juga tidak terlalu banyak lah. Bagi menjamin kesuburan tanaman, Mansur memilih baja organik dan hasil yang dituai hanya untuk kegunaan sendiri.
Sementara itu, pergerakan fizikal yang berlaku semasa bercucuk tanam membantu meningkatkan tahap kesihatan Mansur. Okey, jadi tak perlu keluarkan duit ataupun wang untuk melanggan gimnasium ke ataupun aktiviti lain. Ini pun salah satu alternatif yang sangat baik, berbudi ke bertanah, kemudian dapat hasil juga, boleh dijadikan bahan untuk dimakan kan. Dan sebagainya, selain itu sampai mendapat tempat. Cuma galakan itu berbeza sikit. Ustazah dan juga Ustazah, saya nak kongsikan satu lagi cerita tentang berkebun ini. Di Korea Selatan, kalau ada tanah tak dimanfaatkan, walaupun depan rumah ke, akan dikenakan cukai. Saya tak tahu sejauh mana ini benar, jadi kita nak tanya orang yang berada di Korea terus. Kita nak bersama dengan Encik Anwarul Sahil Muhammad Noor. Beliau berada di Busan, Korea Selatan sekarang ini, untuk bercerita lebih lanjut sejauh mana kebenaran perkara ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Sahil, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat di sini. Alhamdulillah. Kami minta maaf lah ganggu malam-malam. Di sana dah tengah malam lah ya? Lebih kurang begitulah. Baik, minta maaf banyak-banyak. Apa pun terima kasih banyak-banyak sudi untuk bersama dengan kami. Tadi saya kongsikan, di Korea Selatan ini kalau ada sekeping tanah sekecil-kecil mana pun, kalau tak dimanfaatkan akan dikenakan cukai. Betul ke atau macam mana? Ya, betul. Kalau kita mempunyai, saya lihat kalau dia mempunyai sebidang tanah yang agak besar dan tidak membuat apa-apa di situ, dia difahamkan dia akan dikenakan cukai. Ya. Okey. Jadi bermakna tanah itu perlu dilakukan aktiviti cucuk tanam ke ataupun boleh diolah untuk perkara lain? Atau macam mana? Dia akan apa yang dipastikan, dia akan menggunakan pakai untuk mengoptimiskan tanah itu sebaik mungkin. Kebanyakannya dia akan bertanam cili atau kopi ataupun yang mudah untuk ditanam dan dapat hasilnya. Especially macam sekarang ni, musim panas sudah bermula. Jadi mereka bercucuk tanam lah. Baik. Jadi ini hanya di kawasan tertentu seperti di Busan ke ataupun di bandar-bandar di Seoul juga diamalkan juga? Saya sekarang berada di Pulau Gode, di selatan Busan. Kebanyakan aktiviti berkebun ini kita akan lihat di kawasan-kawasan luar bandar. Juga di bandar, tapi memandangkan limited kawasan. Jadi dia akan optimis sebaik mungkin ya. Saya pastikan ada kadang-kadang di parking lot itu ada satu space yang kosong, dia akan optimis untuk bertanam, tanam seperti yang digambar-gambar ini. Oh, wow, okey. Dan golongan yang mengusahakan tanaman-tanaman atau bercucuk tanam ini, adakah lebih kepada golongan warga emas ke ataupun orang muda ada juga? Ada variasi. Tapi kebanyakannya dalam warga emas lah. Cik Sahil, saya nak tanyalah, adakah pendekatan begini boleh diguna pakai di Malaysia? Ya, saya rasa elok sekali kalau dipraktikkan di Malaysia. Memandangkan kita banyak kawasan yang boleh kita manfaatkan. Di sini kebanyakan kawasan muka bumi lebih kurang 70% berbukit bukau. Jadi kawasan lapang sangatlah kurang. Jadi dia orang memanfaatkan betul-betul tanah. Baik, wow. Harapnya perkara ini sampailah kepada pihak berwajib untuk kita. Bukanlah kita nak suruh orang cukai kan. Ya. Cik saya terima kasih banyak-banyak atas perkongsiannya. Ya, bila kembali ke tanah air, ke Malaysia? Mungkin ujung tahun ini. Okey. Kembali buat bercuti ke ataupun balik terus? Selesai tugas di sini. Baik, okey. Terima kasih banyak atas perkongsian. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Encik Anwarul Sahil Muhammad Noor berada di Busan, Korea. Maknanya itu pendekatan negara lain ya dalam memastikan tanah itu dimanfaatkan dengan aktiviti cuci tanam yang memberikan hasil kepada kita. Okey, sedikitlah kita nak bercerita tentang aktiviti fizikal ni. Ustazah, balik kepada Nabi kan, Nabi Muhammad SAW. Aktiviti fizikalnya berperang dan sebagainya. Kita ni lain. Jadi fizikal kita tu kalau tak pergi gym dan sebagainya lah, dan tak berkebun, bagaimana kita nak menggalakkan diri kita untuk bergerak dan melakukan aktiviti fizikal? Ya, kalau ikut spiritual need kita kan, kita kena banyakkan solat sunat. Betul. Yang solat sunat tahajud dengan awal paginya kita bangun kan. Kalau biasanya orang-orang yang bukan Islam ni, dia awal pagi bangun dia buat exercise. Kita ada solat sunat tahajudnya, tasbihnya. Tahajud pun tidak terhad pada 2 kan. Lepas tu waktu duha solat lagi sunat kan. Kemudian sebelum zuhur, yang waktu zuhur tu yang paling waktu malas, paling banyak dia punya solat sunat dia. 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sebelum dan juga selepas qabliyah. Jadi 4, 8, 10. 10 rakaat kalau kita buat penuh lah. So gerakan seperti itu dengan sujud dan sebagainya saya rasa adalah sangat komprehensif. Ditambah lagi dengan aktiviti Rasulullah SAW, dia lepas asar, Nabi selalu akan keluar. Jadi dia akan bawa bersama dengan keluarga dia dan sebagainya. Dan kalau kita dengar riwayat Nabi belum berlari, Sayyidatina Aisyah, waktu lepas asar tu. Ya, betul. Okey, itu menunjukkan selepas asar lakukan aktiviti fizikal. Baik, Ustazah dan Syazah, kita berehat sekali lagi ya. Satu lagi iklan, lepas tu kita sembang rumusan daripada perbincangan kita selepas ini dalam Syarah Bulat. Kembali Syarah Bulat di penghujung ini, kita nak mengambil iktibar daripada perkongsian di awal tadi ya, semoga ia tidak berlaku pada kita dan juga orang yang kita kasihi ya, dan kesihatan kita jaga sebelum kita sakit. Rumusannya sikit Syazah. Okey, saya selalu bagi 5 tips. 5 tips untuk orang kata sihat sepanjang hayat. Okey, first ialah jaga pemakanannya. Anak boleh makan konsep suku-suku separuh tadi. Okey, and second ialah lakukan aktiviti fizikal. Macam saya kata boleh buat solat sunat kan. Macam saya selalu 3 kali seminggu at least, ataupun 10,000 langkah setiap hari. Okey. Yang ketiga ialah minum air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Okey. Yang keempat ialah cukup tidur. Yang ramai juga orang selalu terlepas pandang ya, 6 hingga 8 jam setiap hari. Dan juga kawal stres. Kawal stres. Okey, 5 tip ni. Kita pernah dengar 5 tip ni, atas ikut tak nak ikut je, buat tak nak buat je kan. Ustazah? Okey, saya fokus pada niat lah. Baik. Sebab kita diajar dalam Islam kan, innamal a'malu binniat. Kan setiap amalan kita kena niat. Makanan pun adalah amalan. So kita nak jadikan dia sebagai satu ibadah. Bila kita dapat saja makanan, pertama kita niat, ya Allah, aku nak makan ini kerana-Mu supaya badanku sihat dan aku nak melakukan ibadah menjadi hamba-Mu yang terbaik. Jadi insya-Allah di situ Allah akan bantu kita untuk ingat, kau makan jangan melahap, jangan makan nak kenyang saja kan, tapi makan untuk sihat. Ya, itulah dia. Ustazah, terima kasih sekali lagi sudah bersama kami. Ustazah Isfadiah, Syazah, terima kasih banyak-banyak ya. Dan semoga kita dapat manfaat daripada apa perkongsian pada malam ini. Dan siapa nak makan lepas ni, kawan-kawan kita akan tolong buat perbezaan di mana menu sihat dan menu yang lagi sihat. Okey, dengan portion yang tertentu. Suku-suku paruh jangan lupa ya. Jumpa lagi, saya Ali Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.